ada 5 kesilapan besar yang umat Islam kita selalu buat apabila kita bercakap tentang perancangan harta dan juga pengurusan pusaka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dapat kita bertemu lagi dalam sesi perkongsian ilmu bersama dengan Syikin dalam tajuk perancangan harta dan juga pengurusan pusaka. Jadi pada sesi kali ini Syikin akan kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan semua ada 5 kesilapan besar yang umat Islam kita selalu buat apabila kita bercakap tentang perancangan harta dan juga pengurusan pusaka. Apakah 5 kesilapan ini? Jom kita lihat bersama-sama. Kesilapan yang pertama adalah tidak membuat apa-apa perancangan ke atas harta yang kita miliki semasa hidup. Kenapa agaknya orang tak buat apa-apa perancangan? Kerana mereka berpendapat bahawa tak perlu pun nak merancang harta. Orang Islam ni kan ke dah ada faraid. Buat apa susah-susah nak merancang harta lagi? So mereka biarkan sahaja harta ini menyebabkan inilah sebenarnya punca paling utama kenapa ada lebih daripada 70 bilion pusaka beku dan 90% daripadanya adalah hak milik orang Islam. Yang kedua, ramai di antara kita yang berpendapat bahawa buat wasiat selesai semua masalah pusaka. Sedangkan dalam Islam, kita hanya ada 2 jenis wasiat, iaitu yang pertama, wasiat melantik pentadbir bagi mereka yang mempunyai harta 2 juta dan ke atas, dan yang kedua, wasiat 1/3 untuk menyambung amal jariah kita selepas daripada kematian kepada bukan waris. Jadi, dalam Islam sebenarnya tidak ada wasiat pembahagian harta kepada waris. Wasiat pembahagian harta kepada waris hanya boleh dilaksanakan sekiranya semua waris bersetuju dengan wasiat yang dibuat. Sekiranya ada di antara waris faraid yang tidak bersetuju dengan wasiat yang dibuat, maka wasiat itu akan terbatal. Yang ketiga, ramai di antara kita yang menganggap dah buat hibah takaful samalah dengan dah hibahkan keseluruhan harta. Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, itulah antara kesilapan yang ramai di antara kita buat. Kerana apa? Sebenarnya hibah takaful dan hibah harta ini sebenarnya adalah 2 perkara yang berbeza. Hibah takaful itu berfungsi untuk membantu waris-waris mempunyai tunai untuk menyambung kelangsungan hidup selepas daripada kematian pemilik harta. Tetapi ianya tidak membawa makna bahawa apabila sudah pun ada polisi hibah takaful, harta-harta yang lain juga sudah dihibahkan. Hakikat sebenarnya masih ada banyak lagi harta yang belum dibuat perancangan dan belum dihibahkan. Jadi sekiranya tuan-tuan dan puan-puan sudah pun ada polisi hibah takaful, ianya memang sangat bagus. Tetapi sekiranya tuan-tuan dan puan-puan ada rumah, ada kereta, ada akaun bank, tahukah tuan-tuan dan puan-puan bahawa harta-harta ini juga boleh dihibahkan dan ianya tidak termasuk dalam hibah takaful tadi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sekiranya ada hasrat tersendiri untuk aset-aset seperti rumah, seperti kenderaan, seperti akaun bank, kita ingin agihkan kepada waris kita ikut formula yang tersendiri, maka
kita sebenarnya boleh menghibahkan aset-aset tadi kepada sesiapa yang kita ingini. Salah faham yang keempat adalah menganggap bahawa urusan pusaka ini adalah percuma. Adakah tuan-tuan dan puan-puan tahu bahawa dalam Akta Probate dan Pentadbiran telah menyatakan bahawa mana-mana penyedia perkhidmatan, tidak kiralah sama ada syarikat amanah maupun peguam-peguam probate, mereka ini boleh mengenakan caj kepada waris sehingga 5% daripada nilai harta yang ditinggalkan. Jadi, cuba kita bayangkan, andainya lah harta yang kita tinggalkan itu bernilai 2 juta, 5% daripada 2 juta, dah berapa agak-agaknya waris kita kena bayar? 5% daripada 2 juta adalah sekitar 100,000. Agak-agaklah tuan-tuan dan puan-puan, kalau anak-anak kita masih kecil, bagaimana agaknya mereka nak mencari dana sebanyak 100,000 tadi? Pernahkah tuan-tuan dan puan-puan fikirkan? Jom, hari ini kita fikirkannya bersama-sama. Salah faham yang kelima dalam merancang harta di kalangan umat Islam kita adalah ramai yang berpendapat bahawa sekiranya kita ingin menghibahkan harta kita, kita perlu menukar pemilikan semasa hidup. Tahukah tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya itu adalah satu daripada anggapan yang tidak tepat sekali tentang perancangan harta. Sebenarnya, hibah ini tidak memerlukan kepada proses pertukaran nama. Kerana apakah yang menyebabkan hibah itu sah? Hibah itu sah apabila cukup rukun dan syarat hibah. Apakah sebenarnya rukun dan syarat hibah? Kita ulang sedikit apa yang Syikin pernah kongsikan sebelum ini. Rukun dan syarat hibah, ada 4 rukun hibah, iaitu yang pertama, perlu ada pemberi hibah. Yang kedua, perlu ada penerima hibah. Yang ketiga, perlu ada harta yang ingin dihibahkan. Dan yang keempat, ada ijab dan qabul. Jadi, di sini jika kita lihat, sekiranya ijab dan qabul tadi telah pun terlaksana semasa hidup, maka hibah itu telah pun sah. Dan hibah ini tidak bermakna kita perlu menukar hak milik semasa hidup. Ianya akan menjadi milikan penerima hibah hanya selepas kematian pemberi hibah. Kerana apa? Kerana kita sebenarnya mempunyai pilihan. Nak buat hibah mutlak ke? Nak gunakan hibah bersyarat ke? Kan? Sekiranya kita rasa kita nak berikan hibah secara mutlak, ianya memang memerlukan kepada penukaran hak milik semasa hidup. Tetapi untuk hibah bersyarat, sebenarnya ianya tidak memerlukan kepada penukaran hak milik semasa hidup. Kerana apa? Cuba kita bayangkan, hari ini kita menghibahkan rumah kita kepada anak kita. Tiba-tiba ditakdirkan anak kita meninggal dulu sebelum kita. Sekiranya kita sudah pun menukar nama kepada anak kita, maka rumah itu tadi bukan lagi menjadi milik kita, tetapi ianya sudah pun menjadi pusaka anak kita. Sebaliknya, sekiranya si ayah tadi, seorang ayah ataupun ibu yang bijak menggunakan kaedah hibah bersyarat, ditakdirkan anak itu meninggal dulu sebelum ibu ataupun ayah yang memberi hibah tadi, maka hibah itu berpatah balik. Oleh itu tuan-tuan dan puan-puan, ibu dan ayah tadi boleh merancang semula untuk memberikan rumah tadi kepada mungkin anak yang lain atau waris-waris mereka yang lain. Semoga apa yang Syikin kongsikan dalam video ini dapat memberikan manfaat kepada semua. Ada 5 kesilapan paling besar yang umat Islam sering lakukan dalam merancang harta dan juga menguruskan pusaka. Kita jangan ulangi lagi kesilapan mereka yang telah pun pergi meninggalkan kita. Hari ini Alhamdulillah kita diberikan kesempatan untuk berkongsi ilmu yang sangat luas tentang perancangan harta dan pusaka. Jangan lupa tuan-tuan dan puan-puan, sekiranya tuan-tuan dan puan-puan rasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, jangan lupa subscribe, dan sekiranya
ada soalan-soalan ataupun topik-topik lain yang ingin Syikin kongsikan dalam video berikutnya, jangan lupa tinggalkan di ruangan komen. InsyaAllah, Syikin akan cuba bantu untuk menjawab persoalan tuan-tuan dan perempuan tentang perancangan harta dan pusaka ini supaya kita lebih jelas tentang ilmu pewarisan harta Islam ini. Jemput untuk kongsikan video ini kepada sahabat-sahabat dan keluarga di luar sana. Semoga lebih ramai di antara kita yang cakna dan mendapat manfaat daripada ilmu pewarisan harta Islam ini. Terima kasih, sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.